Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bertemu lagi bersama saya Mutaifah Aina. Jadi untuk video kali ini dan untuk pada hari ini, saya ingin mengkongsikan, men-sharekan sedikit mengenai tajuk kita, iaitu sabar. Apakah itu sabar? Sabar itu adalah merupakan perkataan yang sering kita dengar dalam kehidupan seharian. Akan tetapi, tahukah kita bahawa ia adalah perkataan yang mudah sangat diungkap tetapi susah nak buat, betul tak? Dan kita selalu dengar daripada orang sekeliling setiap hari pada diri kita, dan dia sangat susah dipraktikkan, melainkan orang yang benar-benar mempraktikkan diri nilai kesabaran itu dalam diri masing-masing. Sabar ini membawa maksud menahan atau meninggalkan. Setiap orang tak akan pernah terlepas daripada nikmat dan cubaan dalam kehidupan seharian. Maka kesabaran ini dalam sesuatu perkara perlulah dititik beratkan supaya pekerjaan yang dilakukan mendapat hasil yang diingini. Mana mungkin seseorang yang nak berjaya dalam kehidupan, dalam perniagaan, dalam rumah tangga maupun dalam belajar, dalam pelajaran, tidak akan mendapat hasil yang baik jika tak mempunyai sifat sabar. Sifat sabar ini merupakan satu sifat yang cukup hebat sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya dalam Al-Quran dalam banyak tempat. Tetapi yang paling hebat apabila Allah menyebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 yang bermaksud sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya, sabar merupakan sifat yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar juga merupakan kekuatan bagi jiwa orang mukmin. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis, maksudnya iman itu dua bahagian. Satu bahagian sabar, satu bahagian lagi adalah syukur. Hadis riwayat Baihaqi. Okey. Dalam kesabaran ataupun dalam nak katakan sifat sabar ini, dia ada banyak jenis. Yang pertama, jenis kesabaran yang ada adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya nak maksudkan dalam sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ketaatan kepada Allah merupakan perkara yang wajib diikuti oleh semua manusia. Ia merupakan perintah Allah kepada kita. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21, artinya yang bermaksud, wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu yakni menjadi orang-orang yang bertakwa. Sabar dalam mentaati Allah merupakan sabar yang penuh dengan dugaan. Ini kerana sudah menjadi tabiat manusia yang tak suka dikongkong dengan mana-mana peraturan kehidupan. Manusia suka akan kebebasan dan suka kepada benda-benda yang menghiburkan. Termasuklah pada saya pun macam tu juga, sukakan kebebasan dan suka benda yang terhibur. Jadi apa-apa kena bersabar. Sabar juga dalam mentaati Allah lebih sempurna daripada sabar menjauhkan diri daripada perkara-perkara maksiat. Sesungguhnya kebaikan dalam melakukan ketaatan lebih dituntut oleh syarak daripada kebaikan meninggalkan maksiat. Ini kerana manusia yang mentaati Allah bersungguh-sungguh dengan sendirinya akan menjauhkan diri daripada maksiat kepada Allah. Firman Allah di dalam surah Maryam ayat yang ke-65 yang bermaksud, Tuhan yang menciptakan dan mentadbirkan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya. Oleh itu sembahlah Dia, yakni Allah, dan bersabarlah dengan tekun dan tetap dalam beribadah kepadanya. Sabar dalam ketaatan kepada Allah pula, kata ulama, terbahagi kepada tiga, iaitu sabar sebelum dalam melakukan ketaatan dengan membetulkan niat yang ikhlas kerana Allah dan menjauhi daripada unsur-unsur riya. Firman Allah dalam surah Al-Hud ayat yang ke-11, artinya kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu akan beroleh keampunan dan pahala yang besar. Dalam ayat ini Allah mendahulukan kesabaran daripada amalan itu sendiri yang membawa erti setiap amalan yang hendak dikerjakan. Maka kita perlulah bermula daripada kesabaran dengan membetulkan niat yang ikhlas supaya setiap apa yang dia buat akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua,
sabar dalam meninggalkan maksiat dan perkara-perkara haram. Sesungguhnya Allah menjadikan sesuatu sebagai ujian untuk menilai keimanan seseorang itu terhadapnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-35 yang bermaksud, dan kami menguji kamu dengan kesusahan dan kesenangan sebagai cubaan, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Jadi cuba faham apa ayat yang saya cuba sampaikan. Okey. Manusia memerlukan kesabaran dalam menjalani kehidupan yang sementara di dunia dan sabar daripada melayan nafsu yang membinasakan. Allah SWT menjelaskan kepada kita bahawa setiap apa yang ada pada orang yang tak beriman dan melakukan maksiat bukan bererti mereka mendapat nikmat, akan tetapi ia adalah satu bala yang mana ramai manusia tak mengetahuinya. Contoh-contoh yang jelas dalam Al-Quran seperti Fir'aun yang mempunyai kekuasaan dan kekayaan, tetapi Allah melaknat akan dia disebabkan ketidakimanan kepada Allah. Begitu juga dengan Qarun yang mempunyai harta yang cukup banyak, tetapi harta itu tadi merupakan malapetaka baginya. Dan yang ketiga, sabar dalam sesuatu ujian dan keturunan Allah yang menyakitkan. Tidak ada seseorang yang terlepas daripada kesakitan badan, kesakitan jiwa, kerugian harta benda dan kehilangan orang yang dikasihi. Ujian ini akan datang tidak kira baik atau jahat, mukmin atau kafir, tetapi yang membezakannya adalah bagaimana orang mukmin itu menghadapi setiap musibah itu dengan keredaan dan keterangan, kerana mereka yakin ia adalah ujian untuk menguji hamba-hambanya. Ia juga perlu dilihat sebagai satu tangga untuk meningkatkan keimanan. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 155, artinya, dan sungguh akan kami berikan ujian kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka itu adalah setiap ujian manusia itu berbeza di antara satu sama lain. Maka dengan kita bersabar dan yakin kepada Allah SWT, ia akan menjadikan seorang hamba itu lebih redha menangani setiap masalah yang dihadapi. Sabda baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, artinya daripada Syuhaibin telah berkata, telah bersabda baginda Rasulullah SAW, sungguh ajaib urusan orang mukmin, semua urusannya adalah baik dan tidak ada seperti itu melainkan mukmin sahaja. Mukmin itu adalah orang yang beriman. Jika ditimpa kesenangan, ia akan bersyukur, maka itu baik baginya. Jika ditimpa kesusahan pula, ia bersabar, maka itu baik juga untuknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, apa yang saya cuba sampaikan mengenai sabar tadi, itu adalah satu perkongsian yang baik untuk anda mengamalkan sifat sabar dalam diri. Walaupun kita agak susah dan sukar untuk mengamalkannya ketika kita dalam keadaan marah, ketika kita dalam keadaan ego, ketika kita dalam keadaan menunggu dan menginginkan sesuatu, maka tanamlah dalam diri kita, didiklah jiwa kita untuk bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Dan ada hadis yang mengatakan as-sabru minal iman. Sabar itu adalah sebahagian daripada iman. Jadi sampai di sini saja video saya untuk kali ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang buruk datang di atas kelemahan saya sendiri, tapi hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ila liqa. Assalamualaikum.